Nuri berdua terbang merata, resah berteman di dahan jati. Mari semua dengarkan cerita, kisah tauladan sama hayati. Dongeng bermula di zaman dahulu kala, kisah raja bersiung, tajuk cerita. Dikatakan hikayat tercipta di sebuah negeri yang aman sentosa. Raja yang adil dan seksama memerintah tanah bertuah. Seluruh rakyat jelata taat setia kepada raja dan permaisurinya. Baginda berdua tinggal di sebuah istana yang sangat indah, dihiasi dengan taman diraja yang menghijau. Sekalian pembesar, panglima, dan ahli mangkunegara yang lain menjalankan tugas mentadbir jajahan dengan amanah. Malah negeri tersebut menjadi tempat persinggahan pedagang dari Arab dan Parsi. Hendak dijadikan cerita, pada suatu hari, Baginda telah mencemarduli ke dapur istana. Baginda meminta tukang masak menyediakan makanan yang lebih lazat dan berbeza daripada juadah yang telah dimasak sebelum ini. Sebenarnya, Raja sudah jemu menikmati makanan yang sama setiap hari. Sesekali, Baginda mahu juga bertukar selera dengan menikmati makanan yang belum Baginda rasai. Ketua tukang masak buntu memikirkan titah sang raja. Kepalanya ligat berfikir akan resepi yang lebih lazat. Mahu sahaja masak rusa panggang, namun cuaca tersebut sudah banyak kali disediakan. Pulut kuning bersama ayam hutan bakar pun sudah dimasak semalam. Sambil memotong sayur, kepalanya masih lagi ligat berfikir. Tanpa diduga, dengan tiba-tiba jari ketua tukang masak terhiris pisau. Jarinya luka dan berdarah. Tanpa disedari, beberapa titis darah telah menitik ke dalam gulai kijang yang dimasaknya. Ketua tukang masak berasa sangat cemas dan merahsiakan hal tersebut dari pengetahuan sesiapa. Gulai kijang itu tidak sempat diganti baharu kerana waktu santapan raja sudah tiba. Gulai kijang itu dibawa menghadap raja. Raja makan dengan sangat berselera kerana rasa juadah tersebut sangat lazat. Berbeza daripada kebiasaannya, esoknya Baginda meminta tukang masak menyediakan gulai kijang lagi. Tetapi kali ini rasa gulai kijang tidak sama seperti rasa gulai yang dijamahnya sebelum ini. Raja menjadi sangat murka dan meminta tukang masak masuk menghadap. Tukang masak berasa sangat cemas dan berasa takut. Raja menjadi sangat murka dan mahu menghukum ketua tukang masak. Rahsia yang disimpan terbongkar jua. Melihat darah yang menitik ke dalam gulai diceritakan oleh ketua tukang masak dengan badan yang menggigil. Sang raja memberi titah, masukkan darah dalam juadah. Segala makanan lahap dirata. Tukang masak semakin gundah. Keinginan untuk merasai darah semakin menjadi-jadi. Malah sang raja turut memerintahkan agar darah haiwan ternakan dimasukkan ke dalam setiap juadah yang dimasak. Kerana kerap makan juadah yang dicampur darah, tanpa disedari, gigi Baginda ditumbuhi siung, iaitu taring yang panjang dan tajam. Baginda mula berasa malu, takut-takut perubahan dirinya diketahui oleh permaisuri.
Namun demikian, keinginan untuk merasai darah semakin membuak-buak. Guru berdentum, kilat memancar. Raja keluar senyap-senyap. Lagaknya menjadi buas umpama singa. Baginda menangkap seorang pemuda. Siung dibenamkan di tengkuk dan darah dihisap. Pemuda mati angkara raja. Raja hisap darah. Raja hisap darah. Laung orang kampung yang melihat perbuatan sang raja. Raja tergamam dan pantas melarikan diri. Laungan tersebut membuatkan semakin ramai yang tahu akan perangai buruk sang raja. Sang raja pantas melarikan diri dan menyusup ke dalam hutan. Semenjak hari itu, kelibat sang raja tidak kelihatan lagi. Seluruh rakyat jelata merasa sangat sedih mengenangkan perihal raja yang membunuh akibat ketagih darah. Pengajaran daripada kisah dongeng ini ialah berfikir dahulu sebelum bertindak. Timbang dahulu baik dan buruk sebelum melakukan sesuatu tindakan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sekian, terima kasih.